Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jadi hari ini cikgu akan buat sedikit ulang kaji. Okey, ulang kaji mengenai bab 9. Okey. Tapi ulang kaji ni dia bukan secara terperinci ya. Okey, tapi dia mempunyai kandungan-kandungan yang penting. Okey, yang mana harus kamu menguasai. Okey. Kandungan penting, bukan secara terperinci. Okey, tapi apa yang penting. Okey. Okey, jadi untuk bab 9 ni, okey, tajuk bumi, okey, 9.1 sistem dan struktur bumi. Okey. Jadi apa yang perlu kamu ingat, kamu kuasai, okey, dalam sistem bumi ni, okey, kita ada belajar berkenaan dengan lapisan-lapisan dalam atmosfera. Okey. Yang terdiri daripada 1, 2, 3, 4, 5. Okey, 5 lapisan utama, okey, untuk atmosfera. Okey, berserta dengan dia punya jarak daripada permukaan bumi ya. 13, 50, 80, 480. Okey, jarak-jarak ni dia sebenarnya dia adalah orang kata apa, bonus lah kalau kamu ingat. Okey, tapi yang penting kamu kena ingat lapisan-lapisan ni mengikut urutan daripada bawah ke atas. Okey, yang pertama adalah troposfera, stratosfera, mesosfera, termosfera dan juga eksosfera. Okey, apa yang terkandung dekat dalam setiap lapisan ni? Kamu, itu yang cikgu cakap tu ya, cikgu buat ulang kaji ni secara menyeluruh tapi tidak terperinci. Maksud kata yang penting kamu ingat lapisan-lapisan ni, dan kamu yang terperinci itu pun kamu kena tahu. Contoh aurora. Aurora ni wujud di lapisan mana? Termosfera. Meteorit terbakar di lapisan mana? Mesosfera. Kapal terbang di lapisan stratosfera. Satelit diletakkan di eksosfera. Okey. Troposfera ni lapisan bawah lah. Okey. Jadi yang penting juga adalah okey, daripada bawah, daripada permukaan bumi sampailah ke atas, okey, altitude semakin meningkat. Okey, ketinggian semakin meningkat. Apabila meningkat juga, semakin meningkat altitude, tekanan udara juga semakin rendah. Jadi altitude dengan tekanan udara berkadar songsang. Semakin meningkat altitude, semakin rendah tekanan udara. Juga suhu juga semakin rendah. Okey, suhu di permukaan bumi dengan suhu di peringkat yang lebih tinggi, kedudukan yang lebih tinggi berbeza. Suhu di permukaan bumi tinggi berbanding dengan suhu di kawasan yang lebih tinggi. Okey, itu untuk ini penting ini penting. Okey. Kemudian dalam bumi pula. Dalam bumi, okey, benda ni kamu dah belajar banyak kali. Okey, terdapat teras. Teras pula ada dua, teras dalam dengan teras luar. Lepas tu mantle. Lepas mantle kerak. Okey, itu kamu kena ingat. Okey, kemudian dalam bab bumi juga kita belajar 9.2, satu topik yang kedua dalam bab 9 iaitu bahan bumi. Okey, bahan bumi. Yang mana dalam bahan bumi ni kita belajar fokus kepada batu. Okey, batuan. Okey, batuan. Terdapat 3 jenis batuan. Batuan igneous, batuan sedimen dan juga batuan metamorfik. Okey, batuan igneous ni terbentuk daripada proses magma. Iaitu apabila magma tu menyejuk dan membeku, dia akan membentuk batuan igneous. Batuan sedimen pula terbentuk daripada mampatan bahan enapan. Okey, bahan enapan di sungai, glacier dan juga yang dibawa oleh angin. Okey. Bahan enapan ni akan mengalami mampatan, seterusnya membentuk batuan sedimen. Okey. Batuan metamorfik pula dia adalah dia terbentuk apabila batuan igneous dan juga batuan sedimen. Okey. Batuan metamorfik ni terbentuk apabila sama ada batuan igneous ataupun batuan sedimen mengalami tekanan haba dan tekanan mampatan dalam bumi. Yang seterusnya dia akan menukar
batuan igneous ataupun batuan sedimen tersebut kepada batuan metamorfik. Maklumat seperti batuan metamorfik ni dia lebih kuat, lebih keras berbanding batuan igneous dan batuan sedimen. Itu adalah maklumat sampingan yang penting tapi bukanlah utama. Ni cikgu nak terang pasal yang utama. Kurang-kurangnya kamu tahu batuan tu ada berapa jenis? 3. Batuan igneous, batuan sedimen dan 2 batuan metamorfik. Bagaimana batuan tu terbentuk? Cikgu terang tadi ya. Okey, kemudian subtopik yang ketiga, 9.3, proses utama bumi. Okey, terdapat 2 proses utama di bumi ni, iaitu proses eksogen dan juga proses endogen. Okey, apa itu proses eksogen? Proses yang berlaku di permukaan bumi, di luar. Okey, di atas kerak bumi lah. Proses endogen, proses yang berpunca daripada bahagian dalam bumi, yang berlaku di dalam bumi. Apakah proses-proses eksogen ni? Lulu hawa, angkutan dan pengenapan, susutan jisim dan susutan darat, hakisan. 4 ni adalah proses eksogen. Manakala untuk proses-proses yang terkandung di bawah, proses endogen, proses olakan mantle, plate tektonik dan juga aktiviti magma. Ini adalah secara utama lah. Secara utama. Jadi cikgu harap membantu kamu ingat. Dalam bab bumi ni ada proses utama bumi, iaitu eksogen dan endogen. Kamu tahu apa itu eksogen, apa itu endogen, serta kamu tahu dia punya proses-proses. Bagi eksogen apa, bagi endogen apa. Contoh, lulu hawa ni apa? Itu kamu kena buat pembacaan. Buat pembacaan. Seterusnya, subtopik yang keempat, 9.4, fenomena geobencana. Untuk kejadian geobencana, terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kejadian geobencana yang kamu dah belajar. Ini secara umum, yang utama, iaitu yang pertama, pemanasan global, vulkanisme, gempa bumi, lubang benam, tsunami, tanah runtuh, tanah jerlus, hujan asid. Perincian setiap fenomena geobencana ni kamu boleh baca dalam buku teks ataupun bacaan sampingan. Ini cikgu nak bagi korang tahu, ulang kaji. Seterusnya, subtopik yang kelima dalam bab 9 ni, 9.5 usia bumi. Ini kalau dalam buku teks dia buat macam berpusing-pusing tu kan. Ni ringkasan. Daripada atas, 4,000 juta tahun. Apa yang wujud di bumi? Bakteria. 2,000 juta tahun, protozoa. 1,000 juta tahun, rumpai laut. 500 dan ke bawah juta tahun, terbentuk obor-obor dan ikan, serangga, dinosaur, tumbuhan berbunga dan juga manusia. Seterusnya, 9.6, subtopik yang ke-6 dalam bab 9, sumber bumi dan geologi gunaan. Fokus kepada kamu di peringkat tingkatan 1 adalah bagaimana pembentukan petroleum dan juga gas asli. Ini secara ringkas. Yang mana dia bermula daripada bagaimana petroleum dan gas asli ini terbentuk. Dia bermula daripada organisma darat dan juga organisma di dalam laut mati. Apabila organisma darat dan juga organisma dalam laut tu mati, daripada mengalami masa dan tekanan. Ni maksudnya bila dia mati, masa dia tertimbus apa semua tu kan. Dia akan membentuk sisa organisma. Sisa organisma ni pula setelah beberapa masa yang lama dan mengalami tekanan, dia akan membentuk petroleum dan juga gas asli.